Okay, so kita akan bersiaran malam ni insyaAllah menyentuh beberapa perkara, tak banyak sebab pukul 10 ni ada debat debat di antara saudara Fairul dari geng LTL kita, Pro Pakatan Harapan, dan juga dia akan berdebat dengan Ustaz PAS berkenaan dengan topik adakah PAS sesat? Adakah PAS membawa pemikiran sesat? Lebih kurang macam itulah tajuk dia. So kira-kira pukul 10 malam ini. So sekejap lagi saya akan share, insyaAllah kita akan share insyaAllah. Walaon pun tak bosan tengok muka kau Is apatah lagi kami. Kan, betul lah, Walaon ni semangat lah. Saya respect lah Walaon kan. Dia komen, dia konsisten komen tu yang saya suka tu. Terbaik lah Walaon. Kan, seluang-seluang Walaon dia maki saya sebagainya. Kan, Barua di AP, macam-macam lah dia tulis tu. Saya sinilah Fuzin Costa pun saya lalu tengok dekat YouTube saya. Hari ni dia datang dekat TikTok sebab mungkin dia dah panas kena maki kat YouTube kan. Tuan-tuan, untuk geng-geng dekat YouTube Fuzin Costa dah lari ke TikTok Dia dah tak ada kat YouTube lagi. Alright, thank you geng-geng di Twitter tanpa kita lupakan. InsyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pendedahan oleh Perdana Menteri sendiri, bagaimana Anwar Ibrahim menyelamatkan Felda dengan satu formula, satu kaedah, yang mana kerajaan sebelum-sebelum ini bertahun-tahun tukar Menteri Keuangan, termasuklah 33 bulan tu, dia tak berjaya nak selamatkan Felda. Tetapi Perdana Menteri kita telah berjaya selamatkan Felda. Dan kenyataan Anwar Musa, ni bukan Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang nak saman Anwar, itu ANNUAR, bukan Anwar Ibrahim. Kan sebab saya tak boleh tulis panjang, dia pendek macam tu je, so that's why dia jadi Anwar saya tak boleh tulis panjang. Dia mengambil pendirian berkemungkinan untuk menyaman Anwar Musa. Macam saya sebut malam tadi, disebabkan oleh Anwar Musa mengaitkan beliau sekali lagi dengan peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei, macam saya kata, Anwar Musa kata dia berceramah di Kota Kinabalu dengan ceramah berapi-api. Tahun 1969 kalau dia ceramah dekat Kota Kinabalu, orang tahu dia punya ceramah tu mungkin tahun depan kot. 1969 dia tak ada YouTube, Facebook, tak ada TikTok macam ni, live ni tak ada. Kan, lebih-lebih lagi pembangkang mana ada keluar TV pada masa tu. Radio pun confirm tak keluar je dia pembangkang kan. Tiba-tiba dia kata, tengok dia ceramah dekat Kota Kinabalu, tengok 13 Mei. Kan, lah dia orang macam ni kan. Tapi ada orang percaya tuan-tuan, ada yang percaya. Biasalah geng-geng seluang, geng-geng walaon ni, dia benda macam tu pun dia percaya kan. Dan saya akan juga bawa beberapa berita malam ni lah, insyaAllah. Beberapa berita yang kita akan bawa pada malam ni. Tadi saya lupa tukar topik. Alamak. Sekejap tuan-tuan So, seperti biasa, kalau boleh tuan-tuan mohon share, mohon like, mohon subscribe. Terima kasih juga kepada yang menderma untuk tiles di masjid saya. Saya dah update dekat Facebook tadi. Untuk tile tersebut, Alhamdulillah, saya dah serahkan pun jumlah derma tuan-tuan dan puan-puan kepada yang berkenaan, kepada pengurusi masjid, kepada pengurusi masjid lah, insyaAllah. Dan derma tuan-tuan dan puan-puan tu saya serahkan, dan semoga ada manfaat lah di dalam derma, insyaAllah. Semoga menjadi pahala kita di dunia dan akhirat nanti, insyaAllah. Semoga juga tuan-tuan dan puan-puan dimewahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Bagi yang berniat nak derma tapi tak sempat derma, atau tak mampu nak derma tapi doa saja, saya pun tetap doakan tuan-tuan, semoga melimpahlah pahala kita. Yang penting niat tuan-tuan dalam Islam ni tuan-tuan. Kalau kita niat buat baik, dapat 1 pahala. Kalau kita buat baik tu dapat 5 pahala, 5 kali ganda kot, lebih kurang macam tu lah. So dengan niat tu pun dah cukup dah. Niat tu pun dah cukup untuk kita nak, orang kata apa, nak dapat pahala tu. Yang penting kita niat je. Mungkin kita tak mampu, mungkin kita bagi ke orang lain yang mungkin mampu, yang mungkin share, mungkin apa orang kata buat amal jariah tersebut. Itu dah lebih daripada baik, alhamdulillah. Terima kasih yang terus menyokong usaha kita. Dan hari tu saya ada buat community LTL, kan ingat saya pernah buat community LTL. So benda tu dia agak sengkut sekejap, tapi saya dah dapat kaedah bagaimana nak restart balik. So dah dapat, alhamdulillah. So dan untuk yang invest hari tu pun alhamdulillah saya dah jumpa jalan penyelesaian dia. So untuk community LTL nanti, siapa yang nak jadi peniaga, kita akan open semula untuk peniaga, macam mana nak menyertai community LTL.
Dan plan saya kalau jadi insya-Allah dalam komuniti LTL ni, peniaga-peniaga ni kita akan buat sesuatu. Dan dia tak ada syarat utamanya dia mesti seorang peniaga lah. So nanti saya akan war-warkan mengenai komuniti LTL, terutama yang berniaga, macam mana kita nak gunakan komuniti kita, geng-geng kita ni untuk kita nak marketkan produk kita. Kita kena bermula daripada geng kita sendiri dahulu. Saya selalu kata bahawa yelah, kita ada ramai nak buat ni, nak buat itu, ada yang nak buat misi dan sebagainya. Dia kata sebab kerajaan tak buat apa-apa. Bagi saya, kalau kita betul-betul nak membangunkan negara ini, instead of kita bersaing dengan kerajaan, apa kata kita buat something yang parallel dengan kerajaan, something yang dapat membantu kerajaan. Jadi saya nampak ada satu usaha yang saya nak buat nanti, insyaAllah. Saya dalam usaha nak kumpulkan peniaga-peniaga besar dan kecil, dan dalam peniaga besar dan kecil itu, dalam komuniti itu, kita boleh berinteraksi sebagai satu pasukan, dan kita akan marketkan kepada komuniti LTL yang lain, sama ada ahli atau bukan ahli. So saya punya live setiap malam ni tuan-tuan, 8, 10, 12 ribu, 15 ribu orang menonton. Jadi saya akan gunakan platform ini untuk membantu peniaga-peniaga kita, dan platform yang saya akan dah pun diwujudkan, bukan akan dah wujud dah pun platform tu. Alhamdulillah, ialah kita ni bukannya dapat dana, dapat geran dan sebagainya daripada orang. Ini bantuan-bantuan sedikit sebanyak. Alhamdulillah platform itu telah pun diwujudkan. So kita dalam usaha untuk nak perkenalkan. Tapi selepas ini saya nak kena ada beberapa testing saya kena buat dahulu sebelum saya release. Tapi ini saya bagi hint-hint dahululah tuan-tuan. Okey. So kita ada beberapa cerita. Pertama sekali, ni Anwar Ibrahim sebut. Belum ada menteri sakau projek kerajaan setakat ini, Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, sehingga kini tiada menteri dalam kerajaan perpaduan pimpinannya terlibat dalam amalan yang menyalahi tahbir urus dan tata kelola. Dalam 7 bulan ini, belum ada kes menteri yang amalkan gelojoh nafsu serakah yang selama untuk menyakau mana-mana kontrak kerajaan kerana dia tegas jaga tata kelola ini elak dari rasuah dan juga ketirisan. Katanya ketika berucap di hadapan 10,000 warga peneroka Felda sempena sambutan Hari Peneroka di Serdang hari ini. Kita hadapi masalah ekonomi yang berat. Hutang begitu banyak, masalah tak selesai. Tapi saya yakin sekiranya kita di landasan betul, elak ketirisan, elak tamak haloba, elak nafsu serakah, elak ambil kekayaan bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit sebagai sebuah negara yang hebat dan gagah di rantau ini. Anwar berkata walaupun kerajaan perpaduan diakui pelbagai parti seperti PKR, DAP, UMNO, Amanah dan GPS, namun tiada unsur-unsur sabotaj berlaku seperti didakwa setengah pihak. Saya dalam PH, Datuk Seri Ahmad Zahid dalam UMNO, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia. Kita angkat bersama martabat negara kita untuk hebat semula. Bila saya bentangkan dalam mesyuarat jemaah untuk tolong Felda, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, disokong oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loh. Inilah perpaduan membawa kebaikan untuk rakyat. Anwar pada majlis itu menyatakan komitmen untuk melupuskan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion. Anwar terus mengingatkan pengurusan Felda supaya lebih cekap mengurus, tidak mengizinkan sebarang ketirisan, tidak boros dan tidak mengizinkan pelaburan yang merugikan Felda. Jika tidak diurus dengan baik, izinkan pemborosan amalan melabur ikut suka hati, inilah jadinya hingga kerajaan terpaksa tanggung hutang sehingga 8.3 bilion katanya. Okey, Anwar dalam itu memberi kebenaran untuk Zahid juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjelajah ke kawasan Felda bagi membantu meningkatkan kemudahan asas seperti kawasan tanah rancangan itu dan menyelesaikan benda-benda kecil seperti lampu jalan dan tandas sekolah. Felda di bawah tanggungjawab saya, maka saya beri ruang kepada Ahmad Zahid dan kementerian beliau, baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa yang saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Sarai beri ruang di mana mampu atau boleh dikenali dengan bantuan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk ke Felda tanpa kerenah tukar peraturan yang halang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Tuan-tuan, satu Perdana Menteri yang sebenarnya dia tak fikir macam mana. Okey, kalau aku bagi duit kepada Felda, macam mana aku nak dapat duit tu? Kalau aku bagi duit ni kepada Felda, berapa persen aku dapat? Kalau aku bagi duit pada Felda, berapa aku nak sakau? Kita ada Perdana Menteri yang tak macam tu. Kan? Kita tak ada Perdana Menteri yang memikirkan 100% duit ini, 100% bantuan ini, 100% benda yang dibuat ini, macam mana nak memanfaatkan rakyat. Ada orang mempertikaikan lah, takkanlah Anwar Ibrahim tu. Anwar Ibrahim itu boleh jadi kaya raya, duduk dalam penjara. Macam mana boleh dapat aset juta-juta? Lepas tu saya kadang-kadang, saya malah nak jawab orang yang bodoh macam ni kan. Nak beritahu tuan-tuan, tak payah Anwar Ibrahim, saya pun ada aset juta-juta tuan-tuan. Cuma bila kita sebut aset itu, dia bukanlah duit. Tuan-tuan ada tanah tak? Tuan-tuan ada rumah tak? Tuan-tuan ada kereta tak?
Nilaian kereta, rumah, aset. Salah. Malah saya nak ajar benda ni tuan-tuan. Nak bodoh biar bodoh seorang lah. Tapi itulah nilaian macam mana kita nak menilaikan aset. Lepas tu, Saman Anwar menang. Berapa banyak? Anwar menang Saman lawan Papa Gomo. Papa Gomo fitnah Anwar Ibrahim. Anwar menang Saman hampir 1 juta. Cash tuan-tuan. Cash. Papa Gomo bayar Anwar Ibrahim 900 lebih ribu. Itu baru Papa Gomo. Kita belum tengok KJ lagi 200 ribu. Ada ramai lagi orang lain yang kena saman. Ni sekarang Anwar tengah saman, apa orang kata, Sanusi kena saman. Siapa nama PAS tu? Apa nama dia? Razman kena saman dengan Anwar Ibrahim. Ini tengah menunggu ni, line ni. Ada duit-duit dia. Walaupun dia tak ambil gaji, bagi dia dah ada pencen. Dia tak perlukan kepada semua tu. Dia duduk dalam penjara, dia fokus. Dia dah tahu dah matlamat utama dia apa dia tuan-tuan? Untuk bagaimana nak menyelamatkan negara. Macam mana nak selamatkan Felda. Bila dia took over pada tahun lepas, Rafizi sendiri kata bahawa bila mereka took over, mereka mengambil alih kerajaan, mereka dibebankan dengan hutang sehingga 1.5 trilion ringgit. Kan, 1.5 trilion ringgit. Sedangkan market cap kita, pendapatan negara kita hanya 1.8 trilion ringgit. 1.8 trilion ringgit. So kita kena berhutang 1.5 trilion ringgit. Umpama macam tu lah. Jadi dalam keadaan macam tu, so kena fikirlah, Anwar kena fikir. So suka atau tidak, Anwar kena fikir dan Anwar memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan that's what Anwar is trying to do sekarang ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba lakukan adalah dengan melakukan ini. Dengan melakukan apa benda yang boleh digunakan bagi membantu rakyat. Baik. Sebelum kita pergi kepada bagaimana Anwar selamatkan Felda, satu bagi saya brilliant move. Bukan brilliant, tapi bold move lah tuan-tuan. Satu bold move. Saya bawakan kepada, ada PN kata MCA boycott, MCA akan sertai PN. Baik, jawapan MCA. Sertai PN, MCA jawab dalam satu perkataan. No way. Bukan no way, no. Presiden MCA Wee Ka Siong tidak berhasrat untuk melayan perlawanan PN supaya MIC dan MCA menyertai gabungan itu. Dalam ciapannya hari ini, Wee berkongsi laporan berkata tentang jemputan Sanusi dan menjawab ringkas no. Okey, so kalau kita tengok dekat sini kenyataan ini okey, kejap. Ya, dia gambar saya. Dia kata PN sedia beri MCA MIC keluar kerusi campuran jika keluar BN. Kata Sanusi. Kemudian Wee Ka Siong jawab, nope. Okey. Sanusi menghulurkan undangan itu susulan kenyataan MCA dan MIC bahawa mereka tidak akan menyertai pilihan raya negeri akan datang. Penolakan tegas itu senada dengan pendirian Setiausaha Agung Parti berkenaan Chong Sin Woon yang berkata MCA tidak ada rancangan sedemikian untuk meninggalkan BN. Katanya, keputusan untuk tidak bertanding tidak ada kaitan dengan komitmen MCA kepada BN. Oleh itu, tidak timbul soal menyertai pakatan lain. Terdahulu, Senator MCA T. Lian Ke berkata keputusan parti untuk tidak bertanding adalah satu pengorbanan bagi memastikan pilihan raya negeri tidak akan dicemari dengan retorik perkauman dan agama yang memecah belahkan parti itu. Okey, dah jelas kepada Sanusi, dah lah, berhentilah berangan tu. Tak payah lagi dah berangan-berangan lah. So dia orang pun dah tak nak dengan kau. Tapi dalam masa sama, kenapa tiba-tiba Sanusi nak offer kepada MCA MIC sedangkan dia dah ada gerakan? Ini saya nak cerita ni rupanya Sanusi sendiri tak yakin pada gerakan tuan-tuan. So serangan-serangan demi serangan terhadap gerakan yang berlaku sebelum-sebelum ini telah menampakkan dengan jelas bahawa apa? Bahawa rupanya bahawa gerakan ini satu parti yang tak boleh dipercayai. Walaupun sekarang ini gerakan mendapat kerusi paling banyak di Pulau Pinang. Kerusi paling banyak di Pulau Pinang berbanding PAS, tetapi mereka tak ada pilihan. Mereka tak ada pilihan. Dia tahu gerakan ni tak boleh nak percaya. Siapa yang bawa dan nak mencabar undang-undang hudud Kelantan di Mahkamah Persekutuan? Gerakan. Siapa yang nak menghapuskan tulisan Jawi? Gerakan. Bila masa DAP nak hapuskan tulisan Jawi? Yang nak hapuskan gerakan tuan-tuan. Yang buat demonstrasi tentang hudud, gerakan. Yang nak batalkan hudud di Mahkamah Persekutuan, itu gerakan. Tapi hari ini, siapa yang bersama gerakan? So, tiba-tiba hari ini gerakan buat satu kenyataan. Dominic Lau kata, hala tuju gerakan kini jelas bersama PN. Presiden gerakan memulakan kempennya semalam dengan menggesa ahli memilih kesinambungan dan kekal bersama Perikatan Nasional. Dalam klip video pendek yang dimuat naik, dia berkata hala tuju parti itu kini semakin jelas
setelah pilihan raya umum November lalu. Saya menjadi presiden parti ketika parti berada dalam keadaan paling rendah. Walaupun saya mahu memimpin parti keluar dari kemerosotan, parti kita terpaksa mencari kedudukan politik yang paling sesuai kerana kemelut politik bertahun-tahun. Selepas PRU ke-15, saya percaya hala tuju kita sangat jelas melalui jatuh bangun bersama PN. Saya kini berhasrat untuk dipilih semula sebagai presiden. Saya harap semua rakan seperjuangan dapat mengamanahkan saya 3 tahun lagi, memberi saya menyelesaikan masalah tanggungjawab saya. Lam mengucapkan terima kasih kepada ahli parti kerana menyokongnya sejak 2018 lagi. Situ tuan-tuan, parti gerakan ini, okey. Sebenarnya kalau kita tengok yang membawa memang betul 2018 dia baru mentadbir. Tetapi parti gerakan inilah yang bertanggungjawab antara lain kalau kita tengok yang kena DAP tuan-tuan. Tapi sebenarnya yang buat kerja tersebut parti gerakan. Tapi kenapa orang tak highlight parti gerakan? Sebab parti gerakan ni parti yang tak. Saya baca tahun 2015 gerakan bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan. Kan? Gerakan pada Jumaat lalu memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran Mahkamah Persekutuan untuk mencabar kesahihan pindaan hudud atau dikenali sebagai hudud di bawah perlembagaan. So dia nak cabar. So bila dia cabar, itu antara poin yang nak cakap dengan Fairul malam ni lah. Kalau dia kata DAP ni buat macam ni macam tu, gerakan buat macam tu tau. Gerakan yang cabar hudud. Tapi kenapa sekarang ni gerakan bersama dengan PAS? Dan satu lagi, saya tak salahkan gerakan pun, itu hak dia di bawah perlembagaan. Hak dia di bawah perlembagaan. Tetapi yang duk main sentimen bangsa, sentimen agama ini PAS. Jadi sekarang ini, kenapa PAS tak pergi attack orang dia sendiri dalam gerakan? Oh, dia dah bertaubat is. Dan dah bertaubat Dan dah bertaubat. Habis tu kita kata yang dia pergi masih attack DAP itu kenapa? Sebab dia orang tak ada modal tuan-tuan. Bila saya kata Perdana Menteri sebut tadi tak ada sakau lagi tak ada sakau dalam kajian ni setakat 7 bulan ni tak ada sakau. Kenapa dia cakap itu? Sebab kita nak membangkang. Bawa bukti lah kalau betul ada sakau tersebut. Bawalah bukti. Dan mereka gagal nak bawa bukti, mereka tak berjaya nak jatuhkan kerajaan ini. Mereka tak berjaya nak burukkan kerajaan ini. Jadi dia ratiblah DAP. Kan? Dia ratib DAP buat ni, DAP buat tu. Dan semalam Anwar Musa, ini poin saya nak bawa lah. Anwar Musa dia kata apa? Tolong tap tuan-tuan, tolong share. Baru je 65 ni. Ada mak 1.2k 65 orang je share. Alamak, sedih saya. Cakap penat-penat macam ni. Mulut dah kering macam ni tuan-tuan. Share pun tak nak. Kurang. Okey, semalam tuan-tuan. Semalam ni nak cerita. Semalam I call you, you tak answer. Anwar Musa berceramah. Dia kata Lim Kit Siang dikaitkan dengan insiden 13 Mei. Saya dah kata, jangan buat hal. Dia nak buat hal lagi. Maka hari ini Kit Siang kata apa? Kaitkan insiden 13 Mei. Kit Siang nak saman Anwar Musa. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berkata, dia telah mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas pemimpin UMNO yang kini menyertai PAS, Anwar Musa. Ini berikutan dakwaan Anwar yang mengaitkan bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dengan tragedi rusuhan kaum pada 13 Mei. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan untuk membersihkan nama saya. Bukannya saya tidak berkali-kali menafikan sebelum ini. Dan saya tidak ada berkaitan dengan rusuhan 13 Mei, katanya. Semalam Malaysia Kini melaporkan Anwar ketika berceramah di Bacok mengaitkan Lim dengan insiden 13 Mei sewaktu pilihan raya umum pertama yang disertai DAP pada tahun yang sama. Sekali pilihan raya tahun 69 dia berkempen atas nama DAP. Sekali pilihan raya pertumpahan darah 13 Mei berlaku, DAP ada saham besar. Tuan-tuan buka ada satu buku yang menulis ucapan-ucapan Lim Kit Siang. Termasuk di saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru, Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu masih lagi mengapi-apikan isu Bumiputera dan sebagainya. Dakwa Anwar di hadapan 1000 hadirin. Bagaimana Lim memetik laporan Malaysia Kini menafikan kewujudan buku berkenaan seperti yang didakwa Anwar. Tidak ada buku sebegini. Perkara ini hanyalah cebisan khayalan Anwar Musa. Sebenarnya saya langsung tidak berada di Kuala Lumpur pada 11, 12, 13 Mei kerana pada pagi 13 Mei saya telah terbang ke Kota Kinabalu untuk membantu calon bebas dalam hari mengundi di Sabah dan Sarawak yang dijadualkan kemudian. Anwar Musa tidak tahu, untuk makluman tahun 1969, untuk makluman pilihan raya di Semenanjung di awal, lepas tu baru pilihan raya di Sabah dan Sarawak. Sebab pada masa itu isu logistik, kapal terbang kan susah, nak angkut dan sebagainya, sudah ambil masa.
Dan pilihan raya tahun 60-an, 70-an, dia bukan sehari tuan-tuan. Dia ambil masa kadang-kadang seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang sebulan. Kita kena faham benda ni. Anwar Musa tidak tahu, tetapi polis dan cawangan khas ketika itu tahu, katanya. Lim berkata dalam ucapannya di Parlimen tahun 71, dia menyeru Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan untuk mencari penyelesaian kepada isu itu untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu. Mula lanjut, Lim berkata perkara pertama dilakukan Anwar setelah menyalip PAS adalah meniru perbuatan Presiden parti itu, Adi Awang, dengan membuat tuduhan liar, tidak berasas dan tidak dapat dibuktikan. Katanya tuduhan Anwar adalah bukti PAS menggunakan penipuan fitnah, berita palsu dan ucapan kebencian menjelang 6 pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada Ogos. Tuan-tuan, PAS gagal. Tuan-tuan, hashtag tuan-tuan, tolong kita hashtag, kita perkenalkan hashtag baru sekarang ini. Hashtag Ayuh Gempur, hashtag PAS gagal. Boleh tak? Saya mula hari ini, hashtag Ayuh Gempur. Kedua, hashtag PAS gagal. Kita akan mainkan, kita akan sebarkan sehingga habis pilihan raya negeri. Bermula 7 hari bulan 7 ni, sampailah kepada 12 hari bulan Ogos. Setiap hari kita akan memainkan hashtag Ayuh Gempur, hashtag PAS gagal. Boleh tak tuan? Tulis. Hashtag PAS gagal sekarang ini. Boleh tak dekat semua tempat masing-masing? Kalau retweet pun, setiap kali tuan-tuan perempuan retweet tentang ataupun tweet tentang PAS, kita tulis hashtag PAS gagal, tuan-tuan. Gagal. Baik, seterusnya. Terkini juga tuan-tuan, menariknya. Yang ni sangat menarik. Okey. Pasal gaji penjawat awam. Oh, yang ni Anwar Ibrahim buat hal lah, Anwar Ibrahim ni. Anwar Ibrahim buat hal lagi tuan-tuan. Kalau Wala On ni tuan-tuan, mampus Wala On lepas ni nak menjawab tuan-tuan. Apa yang Anwar Ibrahim lagi buat ni? Aduh, dah lah fail dah. Lepas tu dia nak tolong rakyat. Lepas tu dia nak buat itu ni. Dia nak buat satu lagi ni. Apa yang dia nak buat? Anwar Ibrahim nak mengkaji semula skim gaji penghematan awam. Skim gaji pegawai-pegawai kerajaan dan perkhidmatan awam sekarang ini akan dalam proses kajian oleh Perdana Menteri dan mungkin akan dinaikkan. Now, kenapa perkara ini signifikan di dalam dalam kita nak meningkatkan tahap dan usaha kita nak meningkatkan gaji rakyat di dalam negara ini? Saya sebenarnya tak setuju untuk mengenakan gaji minima. Saya tak setuju gaji minima. Namun begitu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat inisiatif bagaimana nak meningkatkan pendapatan usahawan ataupun perniagaan, dan dalam yang sama secara naturalnya usahawan atau perniagaan ini akan mula menaikkan gaji. Maksudnya kita bersaing di dalam pasaran buruh, kita create persaingan di dalam pasaran buruh. Dan apa cara terbaik untuk create persaingan di dalam pasaran buruh? Melalui kaedah menaikkan gaji ataupun revise balik gaji penjawat. Baik, kita baca. Gaji di tahap terendah, skim gaji perkhidmatan awam dikaji semula. Ni saya pernah cakap dengan penjawat awam tuan-tuan. Ada yang kata 20 lebih tahun gaji dia orang tak pernah kena revise. 20 lebih tahun, saya malah nak cakap agensi manalah, tapi ada. Kerajaan akan mengkaji semula skim gaji perkhidmatan awam di seluruh negara dengan perbincangan mengenai dibawa ke dalam jemaah Menteri minggu hadapan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan untuk mengkaji semula dibuat berikutan tiada kenakan diberikan pada tempoh yang agak lama dengan kali terakhir skim gaji berkenaan disemak pada tahun 2013. So 2013 paling akhir 10 tahun yang lalu. Itu bukan semua agensi tuan-tuan bukan semua. Itu baru di-revise. Ada lagi agensi sebenarnya 20 tahun pun tak pernah naik gaji. Kita akan bentangkan kepada jemaah menteri supaya diberi kelulusan, katanya. Maka Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Zulkifli Mohamad, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dah kemukakan pendapat kepada saya untuk memulakan pasukan mengkaji, dan saya sudah bersetuju dengan carangan itu. Secara keseluruhannya, upah dan gaji penjawat awam masih di tahap yang terendah dan sangat wajar diberikan pertimbangan walaupun terikat dengan kekangan keuangan yang ada. Tapi saya fikir sedikit perubahan kita boleh cari supaya beri kelulusan, katanya. Beliau berkata dalam menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri kepada penjawat awam Negeri Sembilan. Bila kita bercakap, Rafizi hari itu bercakap kan, bagaimana kita nak kena menyelaraskan lagi pendapatan. Terima kasih Azmi. Menyelaraskan lagi pendapatan dan gaji di dalam negara kita. Di isu kita dalam negara ni tuan-tuan ialah kita tak boleh bagi gaji minima sebab dia akan impak kepada majikan.
Tapi dalam masa yang sama, majikan pun akan ambil gaji minima je lah. So dia ambil lah gaji minima itu sahaja. Dalam masa yang sama, so sebenarnya bukan gaji minima tu penyelesaian. Bagi saya kata dalam atau forum ke mana saya cakap itu, saya dah lupa banyak sangat cakap. Saya kata, kita kena fikir bagaimana cara kita, two things. Number one, menyediakan environment kepada peniaga-peniaga, businessman, kilang-kilang, syarikat-syarikat, supaya pendapatan mereka lebih banyak daripada biasa. Disebabkan pendapatan lebih banyak daripada biasa, maka daripada situ secara tidak langsung dia tidak ada masalah memberi gaji yang tinggi kepada kepada anak buah ataupun kepada pekerja-pekerja mereka. Itu yang pertama. Cara itu boleh dicapai dengan cara kita hapuskan terlalu banyak sangat dealing. Itu yang Rafizi sebut sebagai rent seeking. Rent seeking ni ambil orang tengah. Dia projek dekat sini tuan-tuan, tapi ada orang tengah. Yang ni yang buat projek. Yang ni semua sub. So dia nak elakkan semua ni. Akhirnya cost dia terlalu rendah, gaji pun bagi rendah. So rent seeking itu satu hal. Yang kedua kaedahnya adalah dengan cara yang ini, iaitu di peringkat penjawat awam ataupun pegawai awam, di-revise gaji mereka. Gaji mereka di-revise kembali. So ditingkatkan. So bila penjawat awam mula meningkat gaji mereka daripada swasta, mereka dah mula kena compare. Kalau compare kerajaan, mereka lebih tinggi daripada, sebab biasanya penjawat awam swasta ni dia akan compare dengan pegawai kerajaan. Kalau pegawai kerajaan gaji sedemikian, dia kata kenapa kami nak gaji lebih-lebih? Pegawai kerajaan pun gaji macam tu. So bila dinaikkan, swasta tak nak terpaksa menaikkan kerana mereka nak kena bersaing. Di situlah di mana kita boleh wujudkan competition atau pertandingan di dalam labour market. Yang ini dalam labour market kita boleh wujudkan. Is that a good thing? Kita tengok nanti, hopefully. And this is good news kepada pegawai-pegawai kerajaan dan penjawat awam, juga kepada orang swasta. Kenapa? Kalau pegawai gaji naik daripada situ, dalam masa sama gaji pendapatan rakyat yang mana bukan kerajaan juga hopefully akan meningkat naik demi nak match gaji kerajaan itu. Dan dalam masa yang sama ekonomi kita akan semakin rancak. You see, this is brilliant tuan-tuan. This is brilliant. Kenapa? Sebab dalam masa yang sama, bila bertambah pendapatan, bertambah pembelian, ekonomi semakin rancak. Daripada situ, maka kita akan lihat pertumbuhan ekonomi yang amat besar. Pertumbuhan ekonomi yang amat besar. Itu yang kita kena faham. Bagaimana cara Anwar Ibrahim ini berfikir. Dan saya bagi contoh yang malam ini, yang terakhir berkenaan dengan Felda, bagaimana cara Anwar Ibrahim berfikir. Bagaimana cara Anwar Ibrahim berfikir. Okey. Kita cerita pasal hutang Felda, tuan-tuan. Saya nak tukar tajuk ni dulu. Okey. Bagaimana Anwar Ibrahim selamatkan Felda? Kegagalan yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Bagaimana kerajaan sebelum ini gagal menyelamatkan Felda dan telah berjaya dilakukan oleh oleh Perdana Menteri kita sekarang ini, tetapi ada kaedah. Okay, dia bukan main umum tapi tak ada kaedah. Anwar Ibrahim dia bukan setakat umum tapi dia datang dengan kaedah. Baik, saya akan ceritakan kaedah itu, tapi sebelum itu kita dengar kenapa tak masuk? Kenyataan Anwar Ibrahim tadi mana? Lama. Masuk dulu. Okey, tak apa. Baik. Pada tahun, ni cerita dahulu. Pada tahun 2018, di dalam manifesto Pakatan Harapan pada waktu itu, ada disebut tentang penyelarasan dan pelupusan hutang Felda di dalam manifesto. Dan pada waktu itu, Menteri Ekonominya adalah Azmin Ali. Namun begitu, Azmin Ali gagal menyelesaikan perkara tersebut sewaktu menjadi menteri. Dia duduk sibuk lah nak jadi Perdana Menteri, duduk sibuk nak lawan Anwar Ibrahim dan sebagainya. Nah, kemudian berlaku syaratan, kerajaan jatuh, dan setelah kerajaan jatuh, akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan, diambil alih oleh pada waktu itu Muhyiddin Yassin membuat pengumuman. Kalau kita ingat Muhyiddin Yassin membuat pengumuman. Baik. Pengumuman misalnya sini. Mana pengumuman misalnya?
Yasin tadi? Ada saya je. Okey. Saya baca kenyataan atau pengumuman Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 Allah. Tahun 2021. Kerajaan hari ini secara dasar bersetuju dengan cadangan pihak Felda untuk melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah 8.3 bilion. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia akan dilaksanakan melalui inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat, terutama bagi generasi awal. Dengan inisiatif ini, bebanan pinjaman yang ditanggung peneroka akan berkurangan sebanyak 80%. Setiap peneroka, bukan 80% Felda, tapi peneroka tu 80% pun. Maksudnya, purata bayaran balik pinjaman dijangka berkurangan daripada 800 hingga 1000 kepada hanya 250 hingga 300 sebulan. Bermakna, dalam zaman Muhyiddin Yassin, masih lagi kena bayar. Cuma instead of bayar 800 ke 1000, dia dikurangkan kepada 250 ke 300 sebulan. Bagi peneroka sawit dan serendah 150 bagi peneroka getah. Iaitu satu kadar yang sangat munasabah dan mampu dibayar oleh mereka, katanya. Pelupusan bersyarat ini merangkumi 4 perkara. Pelarasan sebahagian bagi pinjaman berjumlah 8 bilion yang akan bermanfaat kepada 92,000. Pelarasan sebahagian baki tunggakan pinjaman baja berjumlah 168 juta melibatkan 52,000 peneroka. Pelarasan sepenuhnya bagi pinjaman FGV bernilai 78 juta melibatkan 38,000 peneroka. Pelarasan sepenuhnya bagi pinjaman pembangunan asal berjumlah 56 juta. Okey. Now, baguslah kan, walaupun dia tak hapus hutang Felda atau hutang peneroka Felda itu, walaupun itu yang dinikmat, sekurang-kurangnya dia merendahkan. Okey juga Muhyiddin Yassin ni. Cuma ada timbul isu, tuan-tuan. Apa isu dia? Baik. Kalau dia kurangkan hutang peneroka Felda, so balance hutang tu siapa nak kena tanggung? Jawapannya Felda. So Felda kena tanggung 80% hutang dia lah. Hutang peneroka ni. Dan antara pendapatan Felda, kalau kita faham baca akaun, kita tahu bahawa dia nak kena lupuskan hutang, bermakna yang kena tanggung pelupusan itu adalah Felda. So Felda nak kena tanggung kerugian tersebut. Namun pendedahan terkini Anwar Ibrahim mengatakan, umum memang umum. Dia umum memang umum, tuan-tuan. 33 bulan, #PAS gagal. Dia umum memang umum. Tetapi pengumuman itu tidak membawa kepada perlaksanaan. Akhirnya benda itu tidak dilaksanakan pun. Dia umum memang dia umum. Tetapi dia tidak dilaksanakan. Baik, so bagaimana akhirnya Anwar Ibrahim menyelesaikan masalah ini dengan satu swing saja. Dengan satu kaedah. Dengan satu cara. Baik, apa masalah kat sini? Arahan kepada kerajaan kepada Felda, Felda lupuskan hutang peneroka. Felda kemudian kata, kami boleh lupus. Tapi isu dia, hutang yang dilupus tu siapa nak tanggung? Takkan Felda lagi nak tanggung? Matilah Felda. Kita nak bleed Felda lepas ni. Itu pendapatan kami. Kalau kami nak kena lupus, kami nak kena keluar dana ni. Kami nak kena pastikan bahawa lepas ni Felda kena sustain. Dia boleh lupus, tuan-tuan. Tapi akhirnya Felda akan tutup. Felda akan tutup. So datang Anwar Ibrahim. So Anwar Ibrahim kata macam mana? Dia tengok, dia bincang 6 bulan ni dia tengok, 7 bulan dia tengok. Macam mana nak selesai masalah ini? Kemudian akhirnya Anwar Ibrahim kata, kita ada satu cara. Caranya bagaimana? Caranya Anwar Ibrahim terbitkan satu sukuk atau bond yang digarantikan oleh kerajaan sebanyak 10 bilion. So kerajaan keluarkan bond 10 bilion untuk selesaikan masalah tanggungan hutang kepada peneroka Felda. Jadi erti kata peneroka Felda dapat pelupusan sehingga 80% hutang, tetapi hutang itu, yang balance itu ditanggung oleh kerajaan melalui sukuk tersebut. Siapa yang kena bayar sukuk itu, tuan-tuan? Felda juga. Bukan kerajaan. Cuma kerajaan garanti. Arti kata lain, berbanding sebelum ini, Muhyiddin suruh Felda mansuhkan hutang. Tapi Muhyiddin tak bagi jalan, macam mana nak selamatkan Felda? Dah mansuh lepas tu? Pandai-pandai hampa lah. Pandai-pandai korang lah nak selesaikan isu ni. Tapi dalam hal ini, tak, Anwar tak tinggalkan Felda begitu saja. Kalau ikut idea kepala Muhyiddin Yassin tu, tuan-tuan, kalau ikut kepala idea Muhyiddin Yassin,
Memanglah boleh lupus hutang, tapi dia bukan kata dengan peneroka Felda, dengan Felda sendiri melingkup. Dengan Felda sendiri melingkup, tuan-tuan. Kita baca. Kerajaan akan salur 10 bilion melalui terbitan sukuk ke Felda. Kerajaan akan meneruskan dana pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh sebelum ini dengan menyalurkan peruntukan 1 bilion setahun untuk 10 tahun kepada Felda. Perdana Menteri ketika mengumumkan perkara itu berkata tindakan itu sebagai memastikan kelangsungan dan usaha penstrukturan semula hutang agensi itu. Berucap pada Hari Peneroka di Serdang. Pembiayaan sukuk Felda tertangguh dan akan terus dan untuk teruskan dana pembiayaan sukuk yang tertangguh sebelum ini, saya dengan timbalan Perdana Menteri dan jemaah menteri menyatakan saya luluskan dana hampir 1 bilion setiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda. Ini bagi jaminan kelangsungan institusi generasi negara kita. Pada 28 Jun lalu, kerajaan mengumumkan telah menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan untuk menstrukturkan semula pinjaman melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan keuangan Felda. Ini juga membolehkan Felda memperoleh pemansuhan, membolehkan Felda memberi pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion. Selain peruntukan itu, UMNO juga memaklumkan kerajaan akan turut menanggung subsidi diesel sebanyak 36 juta bagi penjanaan tenaga dan air bersih. Kerajaan juga meluluskan peruntukan 21 juta bagi pembinaan hemodialisis untuk kegunaan 2,000 pesakit di kawasan rancangan Felda. Sebanyak 283 unit generasi baru rumah Felda akan disiapkan segera oleh kerajaan dan UMNO juga telah meluluskan projek peruntukan 7.7 juta setahun untuk kos operasi dan penyelenggaraan lampu jalan di kawasan Felda dengan dana itu disalurkan minggu hadapan. Okey. Sementara itu, Bernama melaporkan Anwar berkata kerajaan Paduan bertindak memansuhkan hutang itu kerana memahami apa yang dihadapi oleh peneroka dan mengangkat semula darjat Felda. Kerajaan juga mempertimbangkan usaha drastik untuk membantu peneroka beralih kepada tanaman komoditi yang lain. Beliau berkata tanaman komoditi lain seperti kelapa sawit, kelapa atau sebagainya. Namun saya minta tempoh sedikit untuk Menteri Keuangan serta Kementerian Perdagangan berbincang mengenai implikasi kos. Ini kerana keputusan ini termasuk dalam bayaran tanaman semula yang akan ada membawa implikasi keuangan kerana ia melibatkan banyak pihak seperti Felkra dan juga Risda katanya. So ini pelupusan ini sebelum ini pelupusan hutang Felda 80.3% telah selesai. Ini yang dinyatakan pada Februari yang lepas. Kita nak bawa tuan-tuan nak selesaikan masalah negara ni, kita perlukan reconnecting pula. Kita perlukan kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah ini dengan cara yang betul. Itu sebenarnya. Kalau tidak, memang kita tak akan dapat selesaikan masalah negara ini. Okey? Jadi tuan-tuan, daripada saya mudah saja. Apa yang saya nak sampaikan ini mudah saja. Apa yang saya nak wujudkan ini mudah saja, iaitu dalam kita nak menghadapi situasi negara yang mencabar, hutang kita 1.5 trilion sekarang ini. Dalam kita sekarang ini nak bersaing dengan negara jiran. Kita nak bersaing dengan kadar ekonomi. Kita nak bersaing dengan suasana yang ada, tuan-tuan. Kita perlukan satu perubahan yang bukan setakat nak ubah polisi biasa-biasa. Kita perlukan mereka yang bijak pandai nak menyelesaikan masalah ini. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Pukul 10 insya-Allah kita bersama di TikTok. Debat pun dah nak mula. Kita jumpa lagi. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.